Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta Rabbul mustad'afin wa anta Rabbi ila man taqulluni ila aduwwin ba'idin yatajahamuni am ila sadiqin qaribin malakatahu amri. Illam takun ghadbanan alayya fala ubali ghayra an 'afiyataka awsa'u li. A'udzu bi nuri wajhikal karim alladzi adha'at lahu as-samawati wal ardh wa asyraqat lahu az-zulumat wa salaha alayhi ad-dunya wal akhirah. Anta hilla alayya ghadabuka aw tunzila alayya saqatuka wa lakal udba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma bika ahulu wa bika asulu wa bika usyarihu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahil anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i wal fuqaha'i wal muhaddithin. وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mutannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi fid darain. Baca apa ni? Ya, Samin. Muka surat 80. Muka surat 80. Barisan 17 dari atas. InsyaAllah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada padanya menghidupkan dan ada padanya mematikan, dan ada padanya membesarkan, dan ada padanya menghinakan, dan padanya yang hendak mengerjakan barang yang dikehendakinya pada tiap-tiap hari dan malam. Cukup. Dan demikian lagi. Cukup. Orang yang kedua, Muslimah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian lagi bagi kita terdekat juga usul Muhammad dan ujian dan kasihnya yang salih, dan adanya barang yang tiada pernah dilihat oleh mata dan telinga, pernah didengar oleh telinga, dan tiada pernah dilintas oleh hati, yaitu di atas 7 petala langit yang di atas bawah arat dijadikan Allah Ta'ala juga itu dahulu daripada neraka. Maka keduanya Cukup. Muslimah soal lagi. Orang yang kedua. Cukup. Lagi belah. Baca
padanya menghinakan, padanya yang hendak mengerjakan amalan yang dikehendaki pada setiap hari dan malam. Yang lagi wajib. Cukup. Berani. Soal. Dan demikian lagi seperti dan ada padanya menghidupkan dan ada padanya mematikan, dan ada padanya membesarkan dan ada padanya menghinakan, dan adanya yang hendak mengerjakan barang yang dikehendakinya pada setiap hari dan malam. Dan demikian lagi dan ada padanya menghidupkan. قال المصنف رحمه الله تعالى بعلومه في الدارين termaktub di Lauhul Mahfuz dinamakan qada dan qadar. Perkara-perkara yang ditulis pada Lauhul Mahfuz dinamakan qada dan qadar. Qada penentuan daripada Allah. Itu mana qada. Qadar banyak mana. Qada penentuan daripada Allah. Misal sakit, seorang hamba Allah jatuh sakit, itu pakai qada. Berapa hari? 20 hari. Qada. Dan biasa yang lain itu pengertian qada dan qadar. Ada di sana menghidupkan, wa mahyaya menghidupkan, nutfah berikan tak sebut nutfah. Nutfah laki-laki dia jatuh sampai ke rahim. Benih sampai ke rahim, tidak diganggu oleh ibu sepupu. Faham sepupu? Sepupu ni dia duduk di pintu rahim perempuan. Apabila benih laki-laki turut dimakan oleh ibu sepupu, benih itu tak akan sampai ke rahim. Dia tak boleh mengandung. Muslimat, tanda ada ibu sepupu waktu datang bulan snow, tanda ibu sepupu.
dia tak balik kanan. Pergi cari bidan kapur, sama ada dia urut atau dia baginya akar kayu. Nanti cakap nak buat, nak bunuh ibu sepupu, baru dia dengan okey. Nutfah laki-laki dia sampai ke rahim, tak diganggu oleh sepupu. Bila sampai ke rahim, dia bercantum di antara benih laki-laki dengan benih perempuan, mahya yang dihidup. Duduk di sini cukup 40 hari dia berdarah. Telur ayam berdarah, ibu dia geram sampai masa dia berdarah 40 hari. Nutfah masuk 40 hari, dia jadi berdarah 40 hari. Karena dia seketul daging koda sesuap 40 hari, 120 hari. Ya. Semasa nutfah sampai ke rahim, belum lagi dihidup. Nutfah laki yang ada dalam rahim perempuan 40 hari, belum lagi dihidup. Karena dia pergi 40 hari pula jadi berdarah, belum lagi hidup. Karena dia pergi 40 hari jadi seketul segumpal darah, 120 hari dia sudah bersifat. Kepala, mata, segala anggota tu lengkap. Dah belum hidup lagi. Sudah dia bersifat genap 120 hari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayursalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Apabila genap 120 hari, segala anggota lengkap, Allah subhanahu wa ta'ala utus satu malaikat. Malaikat ini dinamakan malaikatur ruhi. Malaikatu ar-ruhi. Ruhi habdah ruh. Malaikatur ruhi, malaikat ruh. Okay. Dia utus satu malaikat, fayanfukhu fihi ruh, tiup ruh masuk dalam segumpal darah tadi, segumpal daging tadi. Dah genap 120 hari ditiupkan. Di situ dikatakan mahyaya. Allah Ta'ala berhidup di situ. Dah malaikat roh tadi tiup roh melalui apa hendak masuk dalam jasad tadi? Melalui ubun. Apabila dia mahyaya, dia berhidup, wa yumaru bi arba'i kalimatin, dia tulis pula 4 perkara. Bikatabi rizkihi,
syaqiyun au sa'idun. Apa perkara? Rezeki, ajal, ahli syurga ataupun ahli neraka. Syaqiyun neraka, sa'idun syurga. Itu mahyaya, yaitu dah hidup. Apabila genap 9 bulan dikandung oleh, dilahirkan dia. Hukum pekah, ambil hukum pekah dulu. Seseorang itu mengandung cukup 120 hari, dia gugur. Tapi ada sifat jantina lagi perempuan, Lifano meninggal. Di mana bulan dia gugur mati, tapi sifat ada. Hukum fiqh, sunat buat akikah dan sunat beri nama, tak sunat khotan dan tak sunat tahnik. Sunat akikah dan sunat beri nama. Akikah dahulu. Sudah buat akikah, kalau ayah mak dia mampu buat kurban. Akikah dahulu, barulah kurban. Kenapa? Id kun, makna dia merdeka. Apa merdeka? Anak-anak yang mati kecil, kalau ibu bapa tidak akikah kepada dia, ataupun dia tidak akikah kepada diri sendiri, dia tak boleh syafaat ayah mak dia. Anak mati kecil, ayah mak tak buat akikah kepadanya, anak itu tidak merdeka, tak bebas, tak boleh syafaat ayah mak dia untuk ke syurga. Hukum fiqh ni kena bertanya jamaah. Seulang sekali lagi. Anak yang mati kecil, sekiranya, maksud kecil sebelum akil balik, sekiranya kalaulah ayah mak dia tidak buat akikah, dia tak boleh syafaat kepada ayah mak dia. Dah. Teruskan. Siapa dia pun tak apa, bapa saudara dia ke, sepupu dia ke, buat dulu buat akikah, tak apa. Okey, sekarang buat akikah pada diri perempuan sendiri. Ya. Buat sekarang, okey, mak
ayah puan sudah meninggal. Makcik bagi tahu puan, ayah mak puan tersempit dengannya rezeki, dia belum lagi buat akikah kepada okey, puan pergi beli kambing seekor nak buat akikah. Apabila buka sembelih tu tarik bisa mengalir darah, tuan puan niat, aku jadikan kambing ini akikah bagi diri aku kerana Allah. Aku jadikan kambing ini akikah bagi diri aku kerana Allah. Dan niat macam tu memadailah akikah puan tadi. Walau umur 50 tahun sekalipun dituntut buat akikah. Sekali lagi mama. Pokok pekah. Ya. Kalau bersangkut paut dengan akikah, kalau bersangkut paut dengan kurban, kalau bersangkut paut dengan jual beli, gadai menggadai, sewa menyewa, nikah kahwin, itu hukum fiqh, tempat bicara dia dalam ilmu fiqh. Kalau kiranya tak mampu untuk melakukan akikah, jadi anak tu tak dapat syafaat kita lah. Saya Kalau kita tak mampu, ya, kalau tak buat akikah, mampu tak kira. Kalau tak buat akikah pada dia, dia tak boleh syafaat kepada kedua ibu bapa. buat akikah pada mak ayah kita. Saya Akikah untuk mak dan ayah. kalau dah kita yakin kata mak kita tak buat kepada diri dia sendiri dengan sebab susah, kita yakin katalah mak saudara kita beritahu, okey sekarang anak dah mampu, saya dah buat. Ada beradik kita yang dah meninggal masa kecil, kita boleh buatkan boleh tak? Boleh. Siapa dia nak tolong buat akikah kepada siapa dia, boleh. Bukan syarat adik-beradik sedari sedara. Misal Cikgu Latifah dengan mak yang kawan baik bagi saudara seagama. Mak tahu kata Cikgu Latifah tu belum lagi buat akikah untuk diri dia. Mak kata, cikgu, saya nak tolong buat akikah pada cikgu. Cikgu berkata, iyalah, boleh. Dah. Walaupun kita tak buat korban tu, kalau macam saja tu kalau okey, kita sudah buat kurban, tapi datang keyakinan mak ayah belum buat akikah, saya dah buat akikah. Sudah buat kurban, kok cik kita kata mak kamu belum lagi akikah. Okey, ada duit buat akikah. Kalau kita lupa tak bisa kita buat korban atau buat akikah untuk anak, tapi kita lupa dan buat dulu pas-pas. Kalau dah lupa, ambil hak yakin. Kalau yakin kata belum lagi buat, saya dah buat. Baik akikah atau korban. Ya. Baik akikah atau korban. Tak kira sama ada akikah atau kurban, bila dah lupa, ambil yang yakin. Kalau kata belum lagi, saya dah buat. Kalau kata dah, tak payah. Dah. Ustaz, dia tadi akikah dengan korban, katalah
mampu buat qadar akikah, kita tak mampu nak buat kurban, kita tak ada pahala kurban. Tak buat kurban tidak terhalang dengan musyafaat kepada ibu bapa. Kalau sekadar tak buat kurban, tidak menghalangkan untuk syafaat kepada kedua ibu bapa. Dah, sudah. Akikah kalau mampu buat pada hari yang ketujuh daripada kelahiran dia, itu afdal. Hari yang ketujuh buat akikah dan sunat beri nama dan sunat tahnik dan sunat khatan hari yang ketujuh. Bolehkah kita buat akikah pada kita sendiri sedangkan kita umur 7-80 dah? Boleh. Berdalil dengan apa? Ya, Nabi Muhammad apa dia? Dia buat akikah pada diri dia tu bila? Umur 40 tahun. Umur 40 tahun. Kalau masa kemuliaan tu kita tak tengok, boleh tak? Boleh, tapi buat di Burma boleh. Tapi buat di kaki lari hijau pun boleh. Tapi afdal dunia di waktu darah mengalir. Kalau pergi buat di kaki lari hijau, nampak tak darah mengalir? Tak nampak. Cari jalan macam mana nak niat di waktu darah mengalir. Saya macam ni, jangan soal banyak masalah tu, saya takut tersentuh. Okey. Akikah kurban buatlah di bumi mana pun boleh. Nak buat akikah nak kirim, buat akikah di Mekah pun boleh. Tunggu. Sekejap. Nak pergi buat di mana boleh. Tapi yang pahala 100% niat di waktu darah mengalir. Tu tak tergeser lah, tak tersentuh lah. Terala sama terala. Akikah kurban nak pergi buat di bumi mana boleh. Tapi yang pahala 100% niat di waktu darah mengalir. Kalau pergi buat di Nun sana, nampak tak darah mengalir? Tak nampak. Zaman niat akikah kurban waktu darah mengalir. Cari jalan nak akikah kurban macam mana? Nak bagi boleh nampak darah mengalir. Tapi tak nampak darah bukan? Yang soal yang tu saya tak boleh jawab. Pahala ni bukan? Dah cerita dah pahala. Kalau jamaah niat pegang tali tak dapat 100%. Kalau jamaah niat pegang badan lembukan kambing ibad tak dapat 100%. Dia dapat 100% niat di waktu nampak darah mengalir. Itu saya boleh kerang. Nanti katakan kawan kita bagi-bagi duit ni, kawan ni mati. Kawan tak makan kita nak buat korban. Lepas tu tak dapat. Kata dia apa tak korban ni mati. Dia mati. Dia bagi duit tu dia niat kau belum. Kalau dia mati sebelum niat tak dapat pahala akikah kurban, hanya duit pergi 500 tu jadi
biasa. Sudah habis. Jangan nak tengok tulisan yang kata Nabi akikah pada diri sendiri umur 40 tahun. Kalau tak silap ingatan saya, kitab apa jemaah? Tuhfatut Tullab, bab kurban dan akikah. Tuhfatut Tullab, kalau tak silap, ataupun Bughyatul Tullab, salah satu daripada dua. Tunas dalil Nabi akikah kepada diri dia sendiri umur 40 tahun. Sudah habis dilahirkan kita. Sudah dilahir dibesarkan kita sampai umur 15 tahun. 15 tahun. Mulai daripada umur 15 tahun sampai innalillah, sampai innalillah. Kalaunya mulai daripada 15 tahun sampai innalillah, kalau jangan mau jadi orang senang di alam dunia, pasti ada 3 batang kunci. 3 batang kunci. Jikalau jangan mau jadi orang senang di alam barzakh, 1 batang kunci. Dah. Untuk mendapat 3 batang kunci, tak faham bertanya, jangan lepas rugi saya. Laki perempuan tak faham bertanya. Untuk mendapat 3 batang kunci kesenangan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadi alat kepada kita untuk mendapat 3 batang kunci. Kunci yang pertama, kunci apa? Kunci pejabat. Kunci pejabat. Yang kedua, kunci apa? Kunci rumah. Yang ketiga, kunci apa? Kereta. 3 batang kunci. Untuk mendapat 3 batang kunci ini, Allah Ta'ala beri 3 alat kepada kita. 3 alat. Yang pertama, otot. Otot dalam kepala, bukan otot udang, otot dalam kepala kita. Yang kedua, akal. Otot tengok nampak, akal tak nampak. Seperti kenyang pada nasi,
tajam pada pisau. Pisau itu tajam. Diri pisau nampak tak? Nampak. Tajam nampak tak? Tak nampak. Otak nampak? Akal tak nampak. Yang ketiga, hati. Kita ramai-ramai ini ada otak tak? Ada. Ada akal tak? Ada hati tak? Tiga perkara itu untuk mendapat tiga batang kunci di alam dunia. Apabila mata tengok sesuatu benda, akal otak bersama dengan akal dia memikir bagaimana aku nak dapat banglo. Otak fikir, dia fikir sampai seminggu. Keputusan, aku kena bekerja, serah kepada hati raja. Kata raja, ya pasti kerja keras. Kaki tangan dia bekerja lah 24 jam, dapat sebuah rumah. Satu batang kunci. Tengok anak jiran sebelah hidup dengan ilmu. Lalu otak serta akal dia fikir, bagaimana aku nak dapat ilmu. Fikir marinya kena belajar. Serah kepada hati. Hati kata kena belajar sekurang-kurang 7 tahun, 8 tahun, kamu boleh hidup dengan ilmu. Satu batang kunci berjalan. Yang ketiga, aku tengok dia orang pakai kereta biasa, aku pun nak pakai kereta biasa. Otak serta akal dia fikir, macam mana aku dah dapat sebuah kancing. Dia fikir mari. Aku, kalau pendapatan aku sekarang, jangan kata nak pakai kancing, nak pakai buku pun tak boleh. Aku cari jalan satu lagi. Ingat jamaah anak menantu. Anak menantu jamaah dia ambil jurusan syariah. Selesai ijazah, selesai master, selesai syariah. Kerja dengan pejabat program 8 jam satu hari, gaji 3,000 jamaah. Anak menantu siapa dia? Kalau senang cakap betul-betul ni, kalau duit masuk satu jalan tidak cukup. Tidak cukup. Anak menantu jangan fikir, otak ada, akal ada, fikir bagaimana aku nak pergi masuk 2 jalan. Anak menantu syariah tadi, saya nak tekan kepada syariah sampai 20-28 sana awal syariah satu orang, kita tekan syariah. Anak menantu syariah, kalau sepadan bekerja dengan pejabat agama sebagai pensyarah mana-mana, itu satu jalan tak cukup. Bukan saya cabar, tak cukup. Sekurang-kurang orang syariah dia kena masuk 2 jalan.
biasa mikir hanya nak dukung cucu. Sekarang kita buka kepala otak kita luas sikit. Sekurang-kurang dua jalan. Jalan yang pertama, dia kerja dengan pejabat kerajaan atau pensyarah euro mana-mana. Tapi ingat, sekarang syarat nak jadi pensyarah kena ada sijil master, baru boleh jadi pensyarah. Sekarang mungkin 20 master dah sampai tak guna dah, sekurang-kurang pun PhD, sekurang-kurang. Okey, mana lagi jalan yang kedua? Siapa yang tahu jalan yang kedua? Wahai orang syariah, apa dia? Mengajar. Dia pensyarah tu, dia mengajar lah tu. Ustaz tu mengajar di sekolah tu, dia mengajar lah tu. Apa dia? Oh, apa lain jamaah bercakap. Bahasa saya bukan macam itu. Itu bahasa jamaah. Okey, betul. Bahasa saya, anak menantu syariat, sekarang dia pegangnya master. Satu jalan saja masuk. Dia kena satu jalan yang kedua, dia kena pegang tauliah. Pegang tauliah Selangor atau wilayah atau negeri mana-mana pun tak apa. Ini jalan yang kedua. Dah, jalan yang kedua. Okey. Kalau kepala otak dia bijak lagi, satu jalan lagi, jalan yang ketiga. Kalau dia bijak, dia dah cerdik, tapi tak bijak, tak dapat jalan yang ketiga. Kalau cerdik serta bijak, ada jalan yang kedua. Jalan yang ketiga bagi dia. Apa dia? Apa dia jalan yang ketiga? Saya dah jawab, jangan segan. Apa dia? Betul. Apa jalan yang ketiga? Apa dia? Tak betul. Tak ada masa dah. Nak ke masjid, nak pejabat habis dah masa nak pergi buat hal lain tak boleh dah. Tapi anda boleh buat kalau orang bijak. Apa dia? Tak ada masa nak menulis pejabat masjid, tak ada masa nak menulis. Tak larat dah balik-balik di masjid pukul 10 malam nak menulis, tak larat. Apa dia jalan yang ketiga? Ini bab ekonomi. Dia cerdik serta bijak. Yang ketiga, simpanan tetap, tak boleh keluar. Ada tak, wahai orang muda, simpanan tetap tak boleh dikeluar? Ada tak simpanan itu? Itu jalan yang ketiga. Pi masuk 50,000 tabung haji. Cukup tahu zakat dia dah keluar, kita ambil untung saja. Itu jalan yang ketiga kalau orang bijak. Dah. Tapi simpanan kena genap 12 bulan. Kalau tak cukup 12 bulan, tak ada untung. Itu maksud kata orang bijak. Jalan yang ketiga. Okey, sudah. Orang itu sudah jadi orang senanglah di alam dunia. Okey, kunci satu batang.
di dalam alam kubur. Apakah nama kunci itu? La ilaha illallah. Itu kunci yang pertama di dalam alam kubur. Untuk mendapat sebuah banglo di dalam alam kubur, ya, kunci dia la ilaha illallah. Nak dapat banglo lubang kubur, kunci la ilaha illallah. Maksudnya, barang siapa di akhir kalam dengan la ilaha illallah, dia takkan terus ke syurga dengan tidak melalui azab. Di dalam lubang kubur tidak diazab. Allahumma rizukna, sambung. La ilaha illallah. Allahumma rizukna bihusnil khatimah waj'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah kunci kebahagiaan, kunci banglo di dalam lubang kubur. Ada dalil tak mengatakan ada sebuah banglo di dalam lubang kubur? Ada dalil tak? Ada. Dalil yang Quran ke hadis? Hadis. Hadis berbunyi macam mana? Tidak. Maka akhiru kalamnya tidak. Hadis berbunyi macam mana mengatakan ada sebuah banglo dalam alam kubur? Tak ingat. Lelaki? Oh, tak ingat. Okey, tak apa. Tak ingat apa. Ramai-ramai ini siapa dia ada milik kitab Mastika Hadis juzuk yang pertama? Cuba angkat tangan. Ada. Okey, lelaki pun ada, perempuan pun ada. Okey. Balik buku kitab itu, buku surat saya tak ingat. Kalau saya ingat pun saya tak bagi tahu, cari sendiri. Mulai dia berbunyi begini. Qala Rasulullah SAW, Iza kubiral maitu, apabila dikebumikan mayat. Dengar, faham, balik buka. Iza kubiral maitu, apabila dikebumikan mayat. Ja'al malakani, datang dua malaikat. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhari an-nakir. Dikatakan seorang itu nama munkar, seorang itu nama nakir. Fayaqulani, maka berkata kedua-dua munkar dan nakir, Ya Abdul Karim bin Aminah, wahai Abdul Karim anak Aminah, anak laki Aminah. Dia sebut nama panggilan biasa, Ya Haji Zaki. Marrabbuka, siapa dia Tuhan engkau? Fayaqulu, maka si mayat itu berkata, Allahu Rabbi, Allah Ta'ala lah Tuhan aku. Fayaqulani, maka berkata kedua-duanya, Maza, ya Haji Zaki, Maza taqulu fi hadzal rajul allazi bu'itha fikum? Haji
Dia itu ialah Muhammad, hamba Allah dan pesuruh Allah. Fayunadi munadin minas sama'i yang qad sadaqa abdi. Karena kita didengar suara seruan daripada langit mengatakan betul lagi benar jawaban daripada hamba aku. Fafrishu, karena kita tarik hamparan daripada syurga, saya lagi duduk di atas hamparan syurga. Wal basuhu minal jannah, saya tanggal pakai dengan pakaian syurga. Summa yuwassa'u lahu qabrahu 70 zira'an fi 70. Ini dari banglo lubang kubur. Allah Ta'ala meluaskan lubang kubur 70 hasta 4 persegi. Itu dia. Ambil di sini, jamaah tengok tentang banglo lubang kubur. Ambil hadis summa yuwassa'u lahu qabrahu 70 zira'an fi 70. Itu dari jamaah. Hadis tu panjang, ada banyak lagi. Pokoknya saya nak baca sekadar dalil kata banglo lubang kubur. Okey, sekejap. Jangan ramai-ramai ikut kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah wadi, mana-mana masjid surau. Ada yang beri kuliah ustaz pula perlusannya ijazah, ada perlusannya master, ada perlusannya PhD. Soalannya, biasa dengar tak dia sebut banglo lubang kubur? Ya? Tak biasa. Sahabat pun saya tekan dengan dalil. Sahabat tak biasa dengar dalil banglo lubang kubur. Jangan baca panjang macam saya baca tadi. Ambil di summa yuwassa'u lahu qabrahu 70 zira'an fi 70. Itu dinamakan banglo. Dah boleh faham tak? Apa dia cikgu? Jadi yang dimaksudkan lubang kubur luas 70 hasta itu maksudnya banglo lah tu. Ya. Maksud lubang kubur terluas 70 hasta. Itu banglo. Itu banglo Saya. Dalilnya summa yuwassa'u lahu qabrahu 70 zira'an fi 70. Dalil kata ada banglo lubang kubur. Dah. Tapi kalau Japi tanya orang, tentu orang kata tak ada. Kalau kata tak ada, apakah maksud Nabi sabda summa yuwassa'u lahu qabrahu 70 zira'an fi 70? Apakah maksud? Hadis itu pula waftah lahu baban ila, dia buka satu pintu banglo terus kepada syurga. Fayati min rawiha wa tibiha, datanglah udara daripada syurga dan keharuman daripada syurga. Itu maksud banglo lubang kubur. Dah habis. Itu dikatakan di hidup. Yang kedua lagi, dan ada padanya mematikan. Wa mahyaya wa mamati. Simpulan tarikh sekian masa sekian, inna lillahi la yastakhiruna sa'atan tabuh wa la yastaqdimun. Sampai masa mati. Nak takhir 1 second pun tak boleh, nak mendulu 1 second pun tak boleh. Wa mamati ada dah di sana. Yang ada di Lauhul Mahfuz dinamakan apa? Qada dan qadar. Apa makna qada? Penentuan daripada Allah. Apa makna qadar? Banyak makna tu baru boleh faham. Redha akan qada dan qadar. Bila kata redha
segala-gala apa yang berlaku kepada kita, sama ada kebaikan ataupun keburukan, kesemua wajib kita kena reda. Walau dirangkul, dirapak, disambut, wajib kena reda. Soalannya, qada dan qadar salah satu daripada rukun apa? Rukun iman, betul. Rukun iman berapa perkara? Enam. Bab akidah. 6 tolak 1 tinggal berapa? Kosong. Apa makna kosong? Murtad. Qada dan qadar wajib kita reda. Kalau kita tak reda, panggil apa? Panggil ingkar ke panggil apa? Ingkar. Kita ingkar salah satu daripada rukun iman, jadi apa? Jadi murtad. Wajib kita reda qada dan qadar daripada Allah. Sudah. Lain. Reda Tuhan bagi kepada kita sakit, alhamdulillah, tanda reda. Tuhan bagi kitanya rugi, alhamdulillah, tanda reda. Tuhan bagi kita sakit, alhamdulillah, tanda kata reda. Kita ikhtiar cari ubat sana sini, wajib dan serah kepada Allah. Penyakit ini sembuh tak sembuh, serah kepada Allah. Itu bagi tawakal. Macam dah belajar ni, kalau nak minta sakit, macam-macam boleh kebajak. Biar pergi kat dia. Tak, yang tu nak kata reba kan dia apa? Kan reba lah tahu kan sakit kan. Ulang sekali lagi. Nak kata ustaz sakit. Kami ni tak apa dah, kami tak ni kata tak baik alhamdulillah. Tapi ada lagi yang kata macam ni, kata jadi nak fikir nak pergi apa jadi clean rumah. Yang tu reba dah. Nak semua putih macam-macam. Jadi kau bergaduh pula. Bergaduh buat apa? Kalau nadanya kata tak boleh, jangan pergi. Tak pergi. Jangan pergi. Kalau kata tak boleh, kalau kata boleh, sela pergi. Sudah. Jangan itu, jangan tahu kata tak boleh, sabar dulu. Sekarang tak boleh pergi, saya mari. Dah, habis kisah. Okey, yang ketiga sakit, apa dia? Dan ada padanya membesarkan. Membesarkan. Hidup, mati. Ada yang membesarkan. Daripada baby kepada kanak-kanak, daripada kanak-kanak kepada remaja, daripada remaja dewasa, daripada dewasa warga emas, daripada warga emas innalillah, membesar. Bapa cari rezeki kat luar, pejabat ke apa sawah landakan, balik mari. Ibu memasak suap,
Besar budak tu hari-hari besar. Yang membesar bukan ibu, bukan bapa, bukan makan. Ingat yang membesar bukan ibu, bukan bapa, bukan makanan. Pada hakikat yang membesar Allah. Allah yang membesar. Beberapa ramai kanak-kanak yang dibela oleh kedua ibu bapa tak dan besar mati. Sebab itulah yang membesar pada hakikat bukan ayah, bukan mak, bukan makanan. Allah yang membesar. Begitu juga yang memati. Bukan itu, bukan ini. Allah hanya sabar. Anak kamunya sehatnya kau bagi makan apa, minum apa, tu bagi sabar. Ayah kamu meninggal sakit apa, tu sakit tu sabar. Soalannya, sabar boleh tak memberi bekas? Tak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas musabbab. Sebut macam musabbab, orang yang beri jadi sebab. Siapa dia beri jadi sebab? Allah panggil musabbab. Sebab tidak boleh memberi bekas. Musabbab itu yang memberi bekas, yang membesarkan. Sudah. Yang keempat, dan ada padanya menghinakan. Menghinakan. Jamaah ramai-ramai, Allah Ta'ala memeliharkan jamaah dengan apa? Allah Ta'ala memeliharkan jamaah dengan apa? Aku tak bisa dengar soal macam tu je lah. Aku tak berani nak jawab. Kalau tak berani nak jawab, nak pergi rumah jilah pun tak berani jugalah. Allah Ta'ala melihatkan kita dengan apa? Tulis soalan tu. Allah Ta'ala memeliharakan kita dengan apa? Allah Ta'ala membezakan kita dengan lembu ni, dia beza dengan apa? Apa dia? Tak tepat. Jawab bagi tepat. Allah Ta'ala bezakan kita dengan lembu ni dengan apa? Ya, akal fikiran. Lembu ada akal, kita ada akal, tapi lembu tidak ada fikiran. Allah Ta'ala memeliharakan kita dengan akal dan fikiran. Kalau tak ada akal, tak ada fikiran, boleh belajar tak? Sahabat tu jawab kata dengan ilmu tadi tak betul. Akal, fikiran. Allah Ta'ala memeliharakan kita. Lembu dia tak ada akal. Kacang hak tuan dia pun dia makan. Pisang hak tuan dia pun dia makan. Dia ada akal nak makan. Dia ada fikiran nak makan. Akal dia tak
tak ada fikiran. Hak orang ke hak tua dia tak tahu, dia kena makan saja. Itu lembu. Tak baik, dihina. Orang yang tidak berakal bukan orang yang tak pandai, tapi orang yang memang cacat akal dia, ini tak dikira oleh syarak dosa pahala semua tak kira lah. Itu maksud dia. Orang tak ada akal, semayang tak sah, tak wajib semayang. Sebab itu syarat wajib semayang orang berakal. Lembu tak ada akal, wajib semayang tak? Orang kan tak semayang pun, orang tak berakal sama dengan lembu. Tapi neraka bagi lembu ada tak? Tak ada. Neraka bagi manusia ada tak? Manusia ada balasan dengan neraka. Tak. Apabila Allah Ta'ala cabut akal jamaah, pakai hilang akal. Jangan jumpa dengan putih rokok, dia putih rokok, isap. Orang apa tu? Dia tak ada akal. Dia tak ada akal. Allah Ta'ala hinakan dia dengan tidak ada akal. Jadi hina. Sudah. Dia pangkat besar, gaji besar. Ada dengan tukang kebun, adanya hak luar rumah, ada hanya dalam rumah. Ada pula dereba untuk ke situ, dereba untuk ke sini. Allah Ta'ala melihatkan dia. Dan Allah Ta'ala menghinakan dia. Cabut akal. Cabut akal. Bila cabut akal, hilang apa? Pokok sikit. Bila hilang akal, bila cabut akal, hilang apa? Hilang kemuliaan. Bila cabut akal, ada derma tak? Bila cabut akal, ada gaji tak? Hilang kemuliaan. Sebab itulah perbetulkan pemikiran kita. Kalau fikiran kita betul, kita memikir cara betul, Allah Ta'ala tak akan cabut akal fikiran. Kalau fikiran kita tak betul pada syarak, tunggu masa lama lau, Allah Ta'ala cabut akal fikiran, jadi gila. Ya. Nyanyi ni di atas dasar umur di usia dia lanjut. Kalau macam Zaki tak nyanyi, dia hilang akal tu bagi Allah Ta'ala cabut. Kalau umur 80, 100 nyanyi, Allah tak tu bagi nyanyi, tak bagi kata Allah Ta'ala cabut, dia nyanyi. Ada bukan menghina, melia Allah. Sebab apa? Mula-mula kita budak, lepas tu kita dewasa, akhir kita kembali kepada budak. Mula-mula kita makan nasi sikit kan, masa kecil. Bila umurnya 100 lebih, maka banyak kan makan sikit? Ya. 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 Sekali lagi, cara nasihatkan akal kita. Nasihatkan akal. Rasulullah cara nasihatkan akal, bukan nak melemahkan kulit, bukan nak melicinkan kulit, nak licinkan akal. Rasulullah SAW bersabda, al-aqlus salim bil jismis salimi. Akal yang sehat
ada pada badan yang sehat. Okey, saya tak nak sentuh sehat badan, saya nak sentuh sehat fikiran. Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Sambunglah. Qul in kuntum ini ilmu apa ni? Pengasih. Bagus. Pengasih suami isteri. Bagus. Qul, kata ulimu ya Muhammad, in kuntum, jika adalah kamu, tuhibbuna Allah, kamu nak kasih kepada Allah. Ramai-ramai ini mau tak kasih kepada Allah? Mau. Betul. Kalau mau kasih kepada Allah, fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Aku Nabi Muhammad SAW. Kamu kena ikut aku. Apabila kamu ikut aku, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala kasih kepada kamu. Itu terjemahan ayat yang tersebut. Okey, soalannya, Nabi Muhammad SAW ada otak tak dalam kepala? Ada. Kita ramai-ramai ada otak ke tak? Ada. Betul. Yang kedua, Nabi Muhammad ada akal fikiran tak? Ada. Kita ramai-ramai ada tak akal fikiran? Ada. Okey, sama-sama ada. Soalannya, Nabi Muhammad biasa tak memikir dengki, benci, khianat kepada jiran sebelah? Tak ada. Nah, kita jangan memikir macam itu. Untuk khianat orang, dengki, benci orang, jangan. Perbetulkan fikiran, perbetulkan otak, mendisiplinkan otak. Sekarang laki-laki pakai kepiah, pakai baju, pakai kain, betul. Muslimah pula pakai tudung, pakai bawah, betul. Laki perempuan balik ke rumah padu kereta, betul. Balik ke rumah sarapan, betul. Apa yang jamaah tak betul? Apa yang tak betul pada jamaah? Jawab yang saya terang. Apa dia? Fikiran tak betul. Fikiran tak betul. Tak. Orang fikiran tak betul, amal ibadat betul. Sembahyang, puasa, zakat, fitrah, haji tak tinggal. Betul. Fikiran tak betul. Apabila fikiran kita tak betul, Allah Ta'ala tidak kasih kepada kita. Apabila Allah Ta'ala tidak kasih, 3 batang kunci dia tak akan beri kepada orang itu. 1 batang kunci pun dia tak beri kepada orang yang dia tak kasih. Walau semakan setidur dengan Nabi sekalipun, hak dia tak kasih, dia tak beri. Seperti siapa? Abu Talib. Jangan talib Abu Talib. Jangan tiru, jangan Abu Talib. Dia tak bagi.
Apabila satu batang kunci Abu Talib tak boleh milik, bagaimana nasib Abu Talib? Kekal dalam neraka. Demikian juga jamaah saya, kalau Allah Ta'ala tak kasih, dia tak bagi kunci banglo lubang kubur. Apabila tak dapat milik kunci banglo lubang kubur, jawab dia dapat milik kunci neraka lah. Fikiran bagi betul, jangan pikiran tak betul. Ya Allah, ya Tuhanku, aku maafkan kepada seteru aku maafkan kepada orang yang kena dengki kepada aku. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang yang mengkhianati aku. Boleh ucap tak macam tu, Zakir? Susah sikit. Tapi bila tanya boleh, sampai masa tak boleh. Susah. Ya Allah, ya Tuhanku, orang yang nak harta benda aku, ampunkan dosa dia, ya Allah. Ya Allah, orang yang nak harta benda aku, kau redha rasa kepada dia, ya Allah. Ya Allah, orang yang nak harta benda aku, kau jauhkan dia daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Lebih baik daripada jadam. Tapi jadam baik bukan racun, itu adalah penawar. Dah boleh faham tak? Membetulkan fikiran saya. Ada satu hadis, dia kata kalau abang sayang kepada kita, abang kita dengan ubat. Macam mana keadaan ini? Kalau Allah Ta'ala kasih kepada kita, Abang bagi ubat kepada kita. ya betul. Apabila kita dikasihi oleh Allah Ta'ala, cik oi, tak larat nak tolak musibah. Tolak satu, datang dua. Tolak dua, datang tiga. Tolak tiga, datang empat. Orang yang dikasihi oleh Allah. Musibah kepada jamaah saya, sakit kepala, pening kepala, demam, itu saja musibah kepada jamaah saya. Kalau nak banding dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1% pun tak boleh musibah kepada Muhammad. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama dia hidup 23 tahun setelah ditambal, berapa kali dia turun ke medan perang? Jawab saya soal. Saya tak tanya banyak atau sedikit. Kena faham bahasa atau kena faham. Berapa kali? Jangan jawab banyak. Saya tak tanya banyak sikit. Saya tanya berapa kali? Berapa kali? Tak tahu. Senang dia jawab, takut kena ribah. Saya tak tahu dah jelas. 25 kali turun ke medan perang. Jamaah saya berapa kali turun ke medan perang? Selalu yang berperang dengan apa? Dengan nyawa saja. Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun 25 kali turun ke medan perang. Sampai di Uhud jatuh dan lubang gerahan patah. Itu peperangan yang kedua di Uhud. Itu musibah. Inilah yang saya kata, di mana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ ada Abu Jahal. Dah, hadis itu betul lagi benar. Orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala diberi musibah. Bahasan di dalam ilmu usuluddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis pada af'al. Orang yang dia kasih disusah, orang yang dia benci disenang. Fir'aun orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala meliarkan dia 40 tiap-tiap 40 hari satu kali masuk bilik air.
berapa kali sehari masuk bilik air? Fir'aun 40 hari sekali masuk. Punya mewah tak mewah dia. Orang yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah. Akal dia orang nyok. Kan? Siapa orang nyok? Nanti kalau orang lupa kan? Lupa. Nyanyok dengan lupa. Okey. Jadi tadi saya jawab al-aqlus salim fil jismis salim. Okey. Nak mengelak daripada nyanyok, nak mengelak daripada banyak terlupa, beramalah dengan selawat. Kelebihan selawat, Allah Ta'ala memperkuatkan ingatan dia. Beramal dengan selawat, nak menguatkan ingatan, nak mengelakkan daripada lalai dan lupa. Habis. Tangguh di situ dulu. Ada soalan insyaAllah. Teruskan. Dan padanya yang tak mengerjakan barang yang dikehendakinya pada tiap-tiap hari dan malam. Okey, dah habiskan ayat ini. Okey. Jamaah buat itu, buat ini. Baca itu, baca ini. Buat itu, buat ini. Kata itu, kata ini. Bercakap begitu, bercakap begini. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Okey. Kesemua dikehendaki oleh Allah. Satu batang kayu yang mana potong panjang 1 inci dikehendaki oleh Allah. Nak potong yang kedua pula panjang 2 inci pun dikehendaki oleh Allah. Kiaslah 3, 4, 5, 6 inci kesemua dikehendaki oleh Allah. Okey. Setiap apa yang tak dikehendaki oleh Allah tak akan berlaku ke atas kita. Kita hendak puji kepada saudara kita, dikehendaki oleh Allah, kita puji. Kita hendak maki kepada saudara kita, dikehendaki oleh Allah, kita maki. Setiap kebaikan ataupun kejahatan yang berlaku kepada kita, kesemuanya dikehendaki oleh Allah. Jikalau tidak dikehendaki oleh Allah, tak akan berlaku sama ada kebaikan ataupun keburukan. Tapi ingat, Allah Ta'ala menghendaki perkara yang ma'ruf serta sambung. Allah Ta'ala menghendaki perkara yang ma'ruf serta redha Allah. Jamaah boleh duduk dalam majlis ilmu dikehendaki oleh Allah, Allah redha. Jangan keluar daripada majlis ilmu mengata ke orang dikehendaki oleh Allah tapi tak redha. Ingat elak-elak, jangan kata Allah Ta'ala zalim. Kita tak boleh maki hamun kepada saudara kita jika tidak dikehendaki oleh Allah. Jika dikehendaki oleh Allah, boleh kita maki hamun, tapi Allah Ta'ala tak redha. Ini nanti jadi dengan dosa, jadi dengan neraka, hak Allah Ta'ala tak redha. Okey.
Jamaah ramai-ramai berada di waktu sakaratul maut, tidak dikadaki oleh Allah Ta'ala ucap la ilaha illallah. Jamaah tak boleh ucap la ilaha illallah. Ingat elok-elok. Sebab itulah, siapa dia mau dua keselamatan. Apa maksud dua keselamatan? Ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada pada perbuatan, sama ada pada kataan ataupun fikiran. Nabi Muhammad tak biasa memikir untuk memusnahkan makhluk Allah. Kita jangan memikir. Nabi Muhammad tak biasa memikir, tidak biasa memikir untuk mengkhianatkan hamba Allah. Kita jangan memikir untuk mengkhianatkan hamba Allah. Baru dapat dua keselamatan. Habis. Dah, takut situ dulu. Wallahu a'lam. Ada satu dua soalan akidah insya-Allah. Ada. Soalannya, sekarang kita berada di mana? Jawab cepat. Dalam masjid. Betul. Sekarang Allah Ta'ala di mana? Tapi ingat tau, nak tanya Allah Ta'ala di mana ni, kalau naik pada majlis ilmu, jangan guna. Di warung-warung sambil-sambil sarapan di mana Allah Ta'ala sekarang dia makan, kau belum tolong, jangan. Nak soal Allah Ta'ala di mana, syarat kena dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni bukan ramai macam ni. Seorang guru, seorang murid itu panggil majlis ilmu dah lah tu. Sekarang Allah Ta'ala di mana? Tiada bertempat. Faham daripada mana mengatakan Allah Ta'ala tiada bertempat? Saya tak tanya dalil, saya tanya faham. Apa dia? Faham daripada mukhalafatul hawadis. Faham daripada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dalil mengatakan Allah Ta'ala bertempat berbunyi macam mana? Laisa kamitslihi syai'un. Sebab apa Allah Ta'ala ada, dia tiada bertempat? Dia bukan. Wallahu a'lam. Syukurlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah waj'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah.